pilih semenanjung Arab. Okey. Secara jujurnya Ustaz nak tanya semua, siapa yang baca? Dia dah baca muka surat 25 sampailah, kalau buku Ustaz lah, sampailah muka surat 30 berapa? Sampai muka surat apa? Habis 32. Okey, siapa yang dah baca dulu. Sebelum Usra Malam ni dia dah baca dulu. Muka surat 25 sampai 30. Tulis dekat komen tu saya. Dia akan naik kan, saya nak tengok. Berapa orang yang dah baca? Cepat, saya kira sampai 5. Tak ada seorang pun baca ke? Izzat, Fatin, Irdina. Saya baca waktu kelas yang lepas tu, 3 minggu lepas. Ada tulis note sikit. Okey, Irdina. Betul, kalau betul baca, Ustaz nak tanya Irdina. Yang lain tu, pasti tak nak baca lah. Nanti Ustaz tanya. Tak sepatutnya ya. Usrah ni, kita dah baca dulu. Kita dah baca. Kita perkongsian. Apa yang kamu faham dan sebagainya. Yang tak betul, Ustaz betulkan. Bukan Ustaz nak cerita semuanya. Baik, Irdina, dalam tajuk kita malam ni, apakah rahsia ataupun kenapakah Allah SWT pilih negara Arab untuk lahirnya Nabi di situ? Sebab apa? Cuba Irdina sebut. Yang Ustaz baca ada 3 sebab, 3 faktor yang kenapa Allah SWT pertama. Yang pertama, yang saya ingat lah. Yang saya ingat sebab dulu tu ada kuasa yang kuasa Parsi dengan Romawi kan. Lepas tu sekejap. Lepas tu Point je, yang Irdina je. Ustaz nak point je. Tak payah syarah. Point dia. Sekejap. Tak tahu lah macam nak pendekkan. Kenapa Allah lahirkan Nabi dekat tanah Arab? Bukan dekat Eropah ke, bukan dekat tanah Melayu ke. Ada sebab tu. Kenapa? Sedangkan Nabi-Nabi terdahulu, kan, kebanyakannya mereka bukannya daripada Arab, daripada Bani Israel. Dan daripada Bani Israel. Bani Israel ni banyak di kawasan Filastin. Kan? Banyak di kawasan Filastin. Okey, sila Farhana. Saya ingat satu je. Tak apalah. Tak apa. Iziani. Terangkan dulu. Sebab yang first, sebab kalau nak dibandingkan yang Arab dengan kuasa-kuasa yang dua tu, yang Parsi dengan Rom tu. Parsi dengan Rom yang bangsa Arab, diorang macam time tu diorang tak diracuni dengan sebarang apa-apa pemikiran atau tamadun yang kucak-kacir macam tu lah. Lepas tu yang dua tu dia macam dah kucak-kacir. So sebab tu Allah turunkan Nabi Muhammad dekat tanah Arab. Itu baru 1 point je. Dia tak ada 2. Bagi Ustaz 1 point je tu. Iaitu tanah Arab ni dia tak ada apa-apa tamadun yang serabut. Okay, next. Farhana, lagi 2. Okay, saya tolong satu je Ustaz. Satu lagi Izzani terangkan. Yang satu lagi sebab Mekah tu jauh daripada kerosakan. Itu sebenarnya point yang pertama juga. Oh, ya ke? Mm-mm. Okay, Farouk.
Itu adalah poin yang pertama. Itu adalah poin yang pertama juga. Saya try Ustaz. Ya, Zat. Antara satu, saya tolong satu ya. Antaranya macam yang dikatakan tadi, macam tak diganggu kos luar. Yang kedua, sebab kawasan Arab tu ramai, kebanyakan orang yang buta huruf. Betul Ustaz? Kenapa dengan buta huruf? Supaya nanti supaya tak timbul syak wasangka daripada orang luar. Mengatakan macam bukan. Kenapa dengan buta huruf tu? Kenapa dengan buta huruf? Sebab kan nanti orang kata Nabi Muhammad nanti apa kaitannya? Kaitannya sebab kalau Al-Quran diturunkan nanti orang syak kalau katakan Nabi tu pandai baca, nanti orang fikir yang Nabi tu yang buat Al-Quran. Sikit lagi, dia hampir betul. Okey. Bagus. So yang lain-lain tolong baca ya. Ustaz takkan baca ni, Ustaz main one point je. Apa yang Syekh Buti, pengarang kita ni namanya Syekh Buti almarhum, dah meninggal lah. Kamu boleh baca sejarah hidup Syekh Buti dan mati je adalah mati syahid dan sebagainya ya. Okey. Kenapa Allah SWT pilih negara Arab? Hari ini yang dah 1400 tahun, ada yang pula mengakukan tanah Melayu, Nabi tanah Melayu dan sebagainya. Sebenarnya benda-benda ni kan semua satu pembohongan lah kan. Bani Israel, Yahudi, dia menunggu-nunggu di zaman tu lahir di kalangan mereka. Kan, lahir di kalangan mereka, bukan di kalangan orang Arab. Tapi akhirnya Allah SWT lahirkan Nabi di kalangan orang Arab. Dan kenapa Allah SWT pilih tanah Arab, khususnya Mekah, yang ketika itu Mekah ni tak ada tamadun. Okey. Ketika zaman Nabi itu, istilahnya, okey, kita cuba bayangkan ya, sekarang ni dunia ni ada 3 peringkat negara. Sekarang ni. Pertama dipanggil negara maju. Kan, betul ya? Negara maju. Yang kedua dipanggil negara membangun. Malaysia ni dipanggil negara membangun. Kan, Malaysia ni dipanggil, kita tak dikatakan negara maju macam Jepun, macam Eropah, Amerika kan. Itu negara maju, Jerman negara maju. Kita ni dipanggil negara yang kedua dipanggil negara membangun. Peringkat ketiga dipanggil negara ketiga. Negara ketiga ni negara mundur lah, iaitu Afrika dan sebagainya. Negara yang tak maju lah. Istilahnya kalau zaman sekarang ni orang dah cerita 5G, negara ni telefon pun tak ada, internet pun tak ada. Contohlah negara dekat Mauritania ke, dekat Sudan ke, dekat tengah-tengah negara-negara Afrika, Mali ke, bukan kata 5G, orang dah cerita tentang 5G. Bahkan dikatakan China ada 6G. Kita baru nak kejar-kejar 5G kan, China dah ada 6G kan, contoh. Tapi kalau dekat Mauritania, Mali ke apa, diorang tak cerita pun GG. Hidup relax je, bawah pokok dan sebagainya. Istilahnya zaman Nabi tu, Semenanjung Arab ni istilahnya negara mundur lah, negara mundur. Tak seperti tamadun Rom dengan Parsi. Tamadun Rom dengan tamadun yang besar. Kalau kita nak kata agama ni supaya mudah disebarkan, biarlah agama ni, Nabi ni turun dekat Rom. Rom dah ada kekuatan. So senang nak sampaikan agama. Kan? Nak sampaikan agama. Tapi Allah tak letakkan di Rom. Sebab Rom ketika itu sibuk dengan tentera dia. Sibuk dengan fikir nak menjajah negara orang lain. Parsi pula sibuk dengan falsafah-falsafah yang pelik-pelik, dengan agama kepercayaan pelik-pelik, agama Majusi, sembah berhala, sembah api dan sebagainya. Macam-macam falsafah, kerosakan yang berlaku di Parsi. Kan, bapa kahwin dengan anak, adik-beradik kahwin dengan adik-beradik dan sebagainya. Sebenarnya kerosakan tu berlaku zaman sekarang.
Kan kalau dekat Eropah tu dah bercampur bau anak zina dengan mak dan sebagainya, kan. Wa na'udzubillahi min zalik. So kerosakan tu kita cuba halang daripada cepat merosakkan kita ni. Kita ni peringkat kedua tau. Kalau kita nak tengok maksiat yang akan berlaku di negara kita ni, kita tengok apa yang berlaku di Amerika sekarang. Maksudnya kita ni dari sudut maksiat mungkin tertinggal 5 tahun ke 10 tahun maksiat tu. Adapun negara mundur kat belakang tertinggal 10 ke 15 tahun maksiat tu. So istilahnya masing-masing akan menuju ke arah kerosakan. Kalau tak ada dakwah, maka datanglah Nabi untuk baiki keadaan. Siapa yang sambung kerja Nabi? Kitalah para da'i semua. Kitalah para da'i semua. Kalau kita tak buat, makin cepatlah kerosakan tu. Makin cepatlah kerosakan. Jadi, kan, Parsi sibuk dengan macam-macam falsafah, dengan kerosakan dia dan sebagainya. Rom sibuk dengan nak menjajah sana, menjajah. Sekarang ni, perangai Rom ni, siapa yang berperangai macam Rom ni? Sekarang Rusia. Rusia sibuk nak jajah Ukraine. Orang dah maju dan sibuk nak jajah. Inilah perangai-perangai kuasa-kuasa besar. Rusia, kan, dulu Itali jajah Libya, kita British jajah kita, Belanda jajah Indonesia, Portugal jajah Filipina dan sebagainya. Ini perangai-perangai kerosakan Rom. Kerosakan Rom. Amerika sibuk nak jajah Iraq dan sebagainya. Ini perangai-perangai Rom. Sama je. Perangai tu dunia ni akan berputar. Ada je orang yang berperangai macam Rom yang akhirnya merosakkan diri dia sendiri sebenarnya. Dengan keangkuhan dia akan merosakkan diri dia. Istilahnya sekarang ni, agama ni kalau nak tengok agama yang baik, kau tengoklah kepada negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga yang tak terdedah dengan kerosakan, maksiat dan sebagainya. Jadi tanah Arab ketika itu, kenapa Allah SWT pilih tanah Arab? Boleh tengok muka surat 27 ya. Faktor pertama, perenggan semenanjung Arab di masa itu. Tu perenggan itu. So tolong gariskan faktor pertama, faktor pertama, semenanjung Arab di masa itu merupakan satu kawasan yang tenang, jauh dan terpencil daripada gejala-gejala huru-hara tadi. Okey. So gariskan kat situ, maksudnya semenanjung Arab ketika itu jauh daripada ideologi ataupun fahaman-fahaman yang kepercayaan-kepercayaan pelik-pelik macam Rom. Dan tak ada juga perangai-perangai rakus nak menjajah orang lain. So, istilahnya ketika itu dia tu dalam keadaan masyarakat yang bersih daripada kerosakan ideologi ataupun pemikiran. Ustaz nak bagi contoh ya. Perangkat hidup manusia ni, budak-budak, remaja, orang tua. Budak-budak, remaja, orang tua. Budak-budak ni bersih. Fitrahnya bersih. Kan? Dia tak banyak lagi buat maksiat. Kan? Remaja ni dah mulalah macam-macam. Tingkatan 3 ni dia dah berlaku kecelaruan identiti. Kejap nak jadi macam tu, kejap nak jadi K-pop, kejap nak jadi macam-macam lah. Kecelaruan identiti. Tiru rambut kuning, tiru rambut merah, kan, dan sebagainya. Macam-macam fashion. Dia dah mula keren. Yang dewasa, lagilah teruk. Keluar sekolah menengah, kan, aku bebas. Tak ada siapa, aku nak rokok ke, aku nak pot ke, aku nak buat apa ke. Soalan Ustaz, antara 3 peringkat tadi, budak-budak, remaja dengan orang dewasa, mana yang lebih senang kita dakwah? Izzat, antara 3 tadi, budak-budak, remaja dengan orang tua, mana yang senang kita nak bentuk, kita nak ajar, kita nak didik? Izzat? Budak-budak. Sebab apa? Sebab dia orang bersih lagi. Dia orang bersih lagi. Sebab itulah Allah SWT pilih negara Arab, sebenarnya Arab, yang tak ada seperti Parsi yang serabut dengan macam-macam pemahaman, kan, dan juga tidak seperti di Rom yang macam-macam kerosakan. Macamlah sebab apa Allah SWT. Jadi maksudnya kita ni kalau nak dakwah, lebih baik kita dakwah, orang Melayu kata melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Melentur buluh biarlah dari rebungnya.
daripada bawah. Sebab tu Ustaz buat usrah remaja. Kalau Ustaz nak buat usrah budak-budak darjah 6 ke bawah, alah, penat lah Ustaz. Nak cerita tentang benda yang besar-besar, ideologi, fahaman. Tak apalah Ustaz ambil pertengahan. Sebelum kamu jadi merapu-rapu, tak jadi apa-apa dah. Yang sekarang pun dah merapu juga. Sekarang pun merapu juga. Tapi sebelum rosak sangat, sebab tu Ustaz kata ajaklah kawan-kawan join. Join. 3 hari lepas Ustaz baca surat khabar, PDF lah, Cosmo ke apa. Dia sebut apa? Sekarang ni oleh kerana bahan lucah sangat mudah didapati di internet, kan, kes rogol semakin tinggi. Bahkan ada pihak polis melaporkan seawal umur 7 tahun. Budak lelaki ni rogol kawan dia. Budak 7 tahun, rogol kawan dia 7 tahun. 7 tahun, kita kata 7 tahun kot. Kita darjah 1. Agak-agaklah kita masa darjah 1 dulu, ada fikir ke tentang seks ni dan sebagainya. Kan? Jadi Ustaz tak tahulah. Nak beritahu semakin rosak. So kita duk cerita tentang kerosakan, apa yang kita buat? So inilah yang mampu Ustaz buat, kan, usrah, kan, kita bentukkan fikir, kerisauan, kan, apa yang kita nak buat. So tolonglah ajak kawan-kawan. Itu baru 7 tahun. Yang 15 tahun dah macam mana? Kan, terberanak dekat tandas asrama, kan, terberanak dekat belakang, kemudian tanam anak sendiri dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Tolonglah dai. Ustaz harap kamu faham apa yang Ustaz nak sampaikan, fikiran ni, kerisauan ni dan sebagainya. Ya? So, kita buat ni. Sebab tu Ustaz pilih. Moga-moga kamu masih muda lagi ni, masih bersih lagi, kita masukkan benda-benda yang baik. Bacaan Al-Quran, fiqh dan sebagainya. Okey, faktor yang kedua, buku surat 28. Faktor yang kedua adalah dari sudut geografi, kedudukan negara Arab. Okey, perenggan bawah sekali. Di samping semuanya, ni kalau Ustaz baca ni tolong gariskan ya. Gariskan. Tulis kat tepi tu faktor kedua, iaitu sudut geografi, kedudukan tanah Arab. Di samping semua itu, semenanjung Arab dari segi kedudukan, iaitu geografinya, muka buminya pula terletak di tengah-tengah antara dua tamadun. Dia tengah-tengah antara Rom dengan Parsi. Parsi ni di Iran. Rom ni di Syria. Di Syria, di Turki, itu semua kerajaan Rom. Rom ni ada dua. Satu Rom Barat, satu Rom Timur. Kalau di Syria sampai ke Turki, itu dipanggil Rom Timur. Kan? Yang Herakl dipanggil Hercules, mentadbir. Hercules memerintah. Rom Barat yang sekarang ni di Rom Itali, dipanggil Rom Itali, itu Rom Barat. Itu Rom Barat. So Rom tu daripada dulu lagi. So ada Rom Timur, ada Rom Barat. Jadi negara Arab ni di tengah-tengah antara Iran, Parsi di sebelah kanan dan juga Rom di sebelah kiri. So dia tengah-tengah. Dia tengah-tengah. Maksudnya kalau dari sudut tengah-tengah, kita ni kalau nak bergerak ke timur, ke barat, ke utara, selatan, kalau kita berada di tengah-tengah, kan senang. Dari sudut kita ni berada di tengah-tengah. Contohlah, kita duduk KL. Kita duduk KL, kan, ke atas utara, ke bawah selatan, ke tepi pantai timur, dan ni pantai barat. So biasanya ibu negara ni, di mana-mana negara, ibu negara ni biasanya, ibu negeri ni di tengah. Ibu negeri ni di tengah. So nak beritahu, Mekah sebenarnya adalah di tengah-tengah peta dunia. Mekah, lebih khusus lagi adalah Kaabah. Kaabah ni sebenarnya adalah pusat dunia. Pusat dunia. Kaabah ni adalah pusat dunia. Maksudnya daripada sudut geografinya, daripada pusat dunia adalah akan disebarkan agama ke timur, barat, selatan dan utara. Sebab tu Allah SWT pilih tanah Arab, Mekah. Pilih tanah Arab. Dari sudut geografi. Faktor kedua adalah dari sudut geografi. Iaitu di tengah-tengah. Sebab tu bila musim haji,
daripada mana-mana pelosok dunia, timur, barat, utara, selatan, semua akan kembali berkumpul di Arafah, di Mekah. Sebab itu adalah pusat dunia. Seperti mana simbolik akhir zaman, semua manusia daripada awal manusia Adam sampai bayi yang akhir sekali dilahirkan akan berhimpun di padang mahsyar. Macam itulah padang Arafah. Itu hikmahnya. Cuba kalau kita bayangkan 3 juta manusia di padang Arafah, seorang-seorang nak kena hisap. Itu baru 3 juta. Kalau manusia daripada awal sampai hujung, berapa bilion manusia nak tunggu dihisap seorang-seorang. Sebab tu kan di padang mahsyar ada yang tunggu lamanya lah, tenggelam sampai lutut peluh dia. Ada yang tenggelam sampai bahu, ada yang tenggelam terus. Siapa yang nak selamatkan? Kan? Antara syafaat yang mendapat naungan di padang mahsyar daripada kepanasan dan sebagainya adalah orang yang menghafal surah Baqarah dan Ali Imran. 2 surah Baqarah dan Ali Imran ni dalam hadis sebut ka'annahuma ghamamatan. Dia akan datang menyerupai 2 awan yang menaungi orang yang menghafal Baqarah dan Ali Imran. Alamak Ustaz, bila sebut Baqarah dengan Ali Imran ni, bilalah mesti Ustaz nak tanya, bila nak tasmik? Izzat bila nak tasmik? Farouk bila nak tasmik? Azlami bila nak tasmik? Siti Mardia, kan, Naimah bila nak tasmik? Ustaz tak paksa, cuma Ustaz sarankan. Ustaz akan cakap lagi dengan lagi dan lagi. Mana tahu 5 kali cakap korang tak masuk dalam hati, mungkin 10 kali cakap baru masuk dalam hati. 20 kali cakap mungkin masuk dalam hati. Mungkin Ustaz dah mati baru korang nak menghafal, kan. Betul lah dulu Ustaz suruh kita menghafal, malasnya kita nak hafal. Tak apalah. At least kalau malaikat tanya, kalau Allah tanya, Ustaz dah jawab, ya Allah, aku dah ajak dah. Itu je aku mampu. Dia orang nak ikut tak nak ikut tu, itu taufik daripada kamu. Okey. Jadi yang kedua adalah faktor kedudukan. Yang ketiga, faktor ketiga adalah apa? Faktor ketiga bukan Ustaz 30 yang macam apa Izzat tadi cakap, iaitu perenggan sebagai penutup. Okey, sebagai penutup. Perenggan tu gariskan. Sebagai penutup dan epilog kepada hikmah Allah SWT ialah suasana persekitaran tempat baginda SAW diutuskan, di mana dia dalam wujud satu bi'ah, suasana buta huruf. Masyarakat Arab ketika itu buta huruf. So faktor ketiga, kenapa Allah SWT pilih tanah Arab? Faktor ketiga adalah kerana masyarakat ketika itu buta huruf. Masyarakat ketika itu buta huruf, termasuklah Nabi SAW buta huruf, tak pandai baca. Tak pandai baca. Tadi Izzat kata supaya orang tak tuduh Nabi buat Al-Quran tu sebab dia pandai baca, dia pun tulis Al-Quran. Betul. Tapi ada lagi yang lebih luas daripada itu, iaitu kalau kita baca betul-betul, kenapa Allah SWT jadikan Nabi dan masyarakat ketika itu buta huruf, supaya Rom dengan Parsi yang ketika itu tidak menuduh orang Arab, kan, khususnya Nabi, dia ni membaca kitab-kitab, kan, hingga dia dapat ilham, dia create satu agama. Kan macam kita kan, kita bila baca buku banyak dan sebagainya, kita pun dapat ilham untuk tulis buku, untuk buat kaedah dan sebagainya bila kita banyak membaca dan sebagainya. So macam tu lah juga, Nabi tak pandai baca. So agama yang Nabi bawa ini bukanlah Nabi create atas observation, atas kajian, atas pembacaan Nabi daripada kitab-kitab Yunan, daripada Aristotle lah, daripada Rom dan sebagainya. Akhirnya Nabi buat kesimpulan, kan, Nabi buat agama. Tak. Hikmah ketiga, kan, masyarakat ketika itu tak pandai baca, Nabi pun tak pandai baca. So nak beritahu agama ni bukan daripada pembacaan Nabi, tapi agama ni daripada wahyu Allah SWT. So seterusnya Musa 31 disebutkan di situ beberapa hikmah yang lain. Pertama, gariskan kat situ, seperti yang diketahui di mana Allah SWT menjadikan Baitul Haram. Antara sebab kenapa Allah SWT pilih semenanjung Arab, sebab adanya Mekah di situ, adanya Kaabah, Baitul Haram, adanya Kaabah.
maka Kaabah tu adalah pusat dunia. Pusat dunia, adanya Kaabah. Antara sebab utama adalah adanya Kaabah. Yang kedua, dari segi kedudukan ilmu, maksud seterusnya 32, dari segi kedudukan ilmu alam, maka Semenanjung Arab ni berada di kedudukan tengah-tengah. Semenanjung Arab ni berada di tengah-tengah antara Rom dengan Parsi, bahkan seluruh dunia. Dan yang ketiga, iaitu dan sebagai hikmat ilahi yang menjadikan bahasa Arab itu sebagai medium dakwah Islami. Okey, maksudnya yang ketiga ni dia tambahan faktor yang keempat. Faktor yang keempat adalah Allah SWT menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa agama. Bukannya bahasa Parsi, bukannya bahasa Rom. Faktor keempat adalah apa hikmah kenapa Allah SWT pilih Semenanjung Arab? Kerana Allah SWT pilih bahasa Arab sebagai bahasa agama. So kitab dahulu kan, contoh kitab Taurat, kitab Injil kepada Bani Israel. Bani Israel tu berbahasa Ibrani. Maka kitabnya berbahasa Ibrani. Kan? Tapi untuk Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad, Al-Quran tu dalam bahasa Arab. Nak beritahu Allah SWT pilih bahasa Arab ni sebagai bahasa untuk Allah sampaikan wahyu. Sebab tu Imam Hasan Al-Banna dalam risalah dakwah dia, 10 pesanan dia pada para da'i, salah satunya dia kata apa? Kan, berusahalah kamu untuk mempelajari bahasa Arab. Berusahalah kamu untuk mempelajari. So, kita nak belajar bahasa Inggeris, nak belajar bahasa Jerman, terpulang. Tapi usahalah untuk belajar bahasa Arab. Atas sebab itulah sebab apa kenapa Ustaz pergi Syria, kan? Antaranya sebab utama adalah Ustaz nak dapat bahasa Arab. Belajar 21 tahun sampai ke diploma dia kat JAKIM, tapi masih tak pandai bahasa Arab. Jadi Ustaz fikir-fikir mana tempat yang aku boleh belajar bahasa Arab betul-betul. Tak apalah, sijil tak iktiraf pun tak apalah. Akhirnya Allah SWT bagi ilham, sampailah Ustaz ke Syria. Dan Ustaz syukur walaupun sijil tak iktiraf, tapi Ustaz rasa Ustaz dapat bahasa Arab tu. Kalau pergi Mesir, banyak sangat bahasa pasar dia, kan? Susah nak faham. So Ustaz syukur. So pelajarilah bahasa Arab. Cubalah untuk mencintai bahasa Arab. Sebab bahasa sini, bahasa Al-Quran. Bahasa sini, bahasa Al-Quran. So ada 4 faktor. Ustaz simpulkannya. Pertama, faktor tadi, iaitu orang Arab masih bersih daripada pemikiran yang merapu-rapu. Tak seperti Parsi dengan Rom. Yang kedua, iaitu kedudukan geografi tanah Arab tu di tengah-tengah. Yang ketiga, iaitu suasana masyarakat Arab ketika itu buta huruf. Ada hikmah kenapa buta huruf, supaya tidak dituduh agama itu daripada pembacaan mereka. Yang keempat adalah faktor bahasa Arab. Bahasa Arab. Allah SWT nak angkat bahasa Arab, menjadikan bahasa Arab tu sebagai bahasa Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Okey. Itulah daripada fiqh sirah ni kita dapat faham, kita tengok kan, renung balik sejarah kan. Ada rahsia, ada sebab kenapa Allah SWT pilih Mekah. Walaupun sekarang ni Arab Saudi dipimpin oleh orang yang merapu kan. Macam-macam lah konsep dan sebagainya. Kan? Dunia akan begitu. Kadang-kadang dapat pemimpin yang adil, kadang-kadang dapat pemimpin yang zalim. Ketika dapat pemimpin yang zalim, maka ujian kita, pahala kita adalah pahala kesabaran. Bila dapat pemimpin yang adil, ujian kita adalah ujian untuk kita jadi orang yang bersyukur dan sebagainya. Ya. Itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kalau ada apa-apa soalan, bubur dalam grup saja ya.